Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Cikgu Fatin dalam kelas matematik. Okey, untuk kali ini kita akan belajar topik pengurusan data. Okey, kita akan melihat bagaimana untuk membina piktograf dan juga membina carta palang. Cuba lihat contoh ini. Okey, kita diberikan satu data, iaitu mengenai tentang koleksi Beyblade. Okey, mereka ni tengah mengumpul koleksi Beyblade. Jadi, Taufik dapat mengumpul koleksi Beyblade sebanyak 10 bilangan Beyblade. Okey, Reza pula sebanyak 6 bilangan Beyblade. Okey, dan juga Imran terdapat 8 bilangan Beyblade. Okey. Jadi, dari data-data ini kita akan bina piktograf. Apa itu piktograf? Okey, kita lihat. Kita nak membina piktograf. Apa yang kamu perlukan adalah mesti ada tajuk, okey, selain tajuk kita mesti ada petunjuk. Okey, yang ini merupakan petunjuk. Okey, bilangan bulatan ini mewakili 2 biji Beyblade. Jadi kita akan isi di jadual yang kita letak ini. Yang jadual pertama ini mewakili bilangan Beyblade Taufik, yang kedua untuk Reza, yang ketiga untuk Imran. Okey, jadi kita tengok petunjuk dia. Apa yang penting adalah petunjuk. Dia satu bulatan ni mewakili 2 biji. Okey, jadi yang sebenarnya dalam jadual ini bilangan Beyblade-nya 10. Jadi ada berapa bulatan untuk Taufik? Okey, kalau satu mewakili 2, jadi untuk kamu tahu, okey, 10 kamu bahagikan dengan 2. Okey, ataupun kamu boleh buat dalam bentuk bahagi biasa. Okey, ni cikgu buat bentuk pecahan. 1, 5. Mansuhkan terus dapat 5. Jadi cikgu perlukan 5 bulatan kuning ini untuk mewakili Taufik. Itu 1, 2, 3, 4, 5. Okey, itu untuk Taufik. Okey, untuk Reza pula, kita tengok. Reza ada 6 bilangan Beyblade. Kalau kita bahagikan dengan 2, 6 bahagikan 2, okey, 1 dan juga 3. 6 bahagi 2, 3. 2 bahagi 2, 1. Jadi 3 bahagi 1, 3. Jawapannya 3. Okey. Jadi kita perlukan 3 bulatan ini untuk mewakili bilangan Beyblade Rizal. Jadi kita tahulah ni mewakili satu bulatan mewakili 2. Jadi kalau kita tengok 2, 4, 6. Okey, Imran pula. Imran ada 8. 8 kita bahagikan dengan 2. Sifir 2, 2 bahagi 2, 1. 8 bahagi 2, 4. Okey, 4 bahagi 1, 4 jawapannya. Jadi, 4 bulatan kuning ini mewakili Imran. 1, 2, 3, 4. Okey? Okey, kalau kamu nak warnakan, kamu carilah warna kuning. Okey, warnakan kuning. Okey, jadi samalah dengan petunjuk tadi tu. Okey, warna dia cantik-cantik. Okey, jadi sama dengan petunjuknya. Inilah merupakan piktograf. Okey, mesti ada tajuk, mesti ada petunjuk dan perwakilan bagi mewakili Beyblade. Okey. Okey, senang je nak bina piktograf. Yang penting kamu kena tengok petunjuk. Okey, satu bulatan tu dia wakili berapa. Okey, mudah sangat. Kita ke contoh seterusnya. Okey, kita lihat pula macam mana kita nak membina carta palang. Okey, data yang diberikan tentang koleksi Beyblade juga, tetapi yang ini melibatkan 4 orang murid yang bernama Hakim, Ben, Chin dan juga Don. Okey, bilangan Beyblade bagi Hakim adalah 12, Ben 10, Chin
14 dan juga Don 12. Okey, ini merupakan langkah-langkah untuk membina carta palang. Yang pertama, apa yang kamu perlu buat? Yang pertama, lukis paksi mengufuk. Okey, ini paksi mengufuk. Ini paksi mencancang yang kita belajar dalam tajuk koordinat sebelum ini. Okey, jadi yang kedua, paksi mengufuk. Tulis nama. Okey, sebab tadi kita ada kita punya data, ada nama dan juga bilangan. Okey, di paksi mengufuk kita tulis nama, di paksi mencancang kita tulis bilangan Beyblade. Okey. So sini kita tengok Hakim, Ben, Chin dan juga Don. Okey, yang ketiga apa yang kita perlu buat? Pada paksi mencancang, ini paksi mencancang. Okey, tandakan senggatan dan labelkan nilai yang sesuai untuk mewakili bilangan Beyblade. Okay, kita tengok sini, nilai yang paling tinggi adalah 12. Kalau kamu tengok ni, dia adalah gandaan berapa? Macam dalam CV2, betul? Okay, dalam gandaan 2. Okay, ada 10, ada 12, ada 12 dan juga 14. Jadi kamu buat senggatan 2. Okay, daripada sifar ni, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Kalau kamu buat daripada 1, banyak sangat, tinggi sangat carta palang kamu nak sampai ke 16. Jadi kamu perlu bijak di sini. Kamu perlu wakilkan gandaan apa yang kamu dapat sesuaikanlah. Okey. Alright. Jadi cikgu pilih gandaan 2. Jadi 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Okey. Okey, selepas itu apa yang kita perlu buat? Okey, kamu perlu tahu ini merupakan senggatan. Okey, ini senggatan. Okey, yang ini paksi mencancang. Okey, seperti kamu dapat lihat. Yang ini paksi mengufuk, yang ini tulis nama dan juga ada nilainya. Okey, untuk langkah 4, okey, dia kata apa? Lukis dan warnakan palang bagi mewakili setiap data bilangan Beyblade. Okey, kalau Hakim tadi kita tengok datanya adalah 12. Kan? Okey, kat sini Hakim. Okey, 12. Kita nak tahu 12 untuk Hakim. Jadi, carta palangnya kita lukis palang ini sehinggalah 12. Lukis betul-betul. Okey. Okey, Ben pula adalah 10. Jadi, kamu lukis carta palang ni sehingga 10. Chin ada sehingga 14. Don sehingga 12. Okey. Yang kelima, tulis tajuk carta palang. Okey, tajuk dia apa? Koleksi Beyblade bagi 4 orang. Okey, sebab kita ada Hakim, Ben, Chin dan juga Don. Okey, selepas tulis tajuk, labelkan bilangan pada paksi mencancang. Okey, ni kamu kena tulis tajuk bagi paksi ni apa? Iaitu bilangan. Okey, labelkan nama. Ini nama dia lah kepada paksi mencancang. Okey, labelkan nama pada paksi mengufuk pula, iaitu nama. Sebab kita guna nama tadi Hakim, Ben, Chin dan juga Don. Jadi senang saja untuk bina carta palang. Okey, kita dah selesai pun bina carta palang. Baiklah, sekarang kita masuk ke kemahiran tafsir, piktograf dan juga carta palang. Kalau tadi kita dah bina piktograf, sekarang kita nak tafsir, piktograf dan juga carta palang. Mari kita lihat contoh. Okey, cuba kita lihat gambar di sebelah kiri. Gambar di sebelah kiri ini merupakan piktograf. Okey, piktograf, tengok. Dia ada tajuk, bilangan murid berbasikal ke sekolah. Dia ada petunjuk. Okey, satu segitiga tu mewakili 20 orang murid. Okey, bagaimana kita nak tafsir piktograf ini? Cuba kita lihat dekat gambar ini. Ada tahun 3 ada 4 segitiga. Tahun 4 ada 3 segitiga. Tahun 5 ada 5 segitiga. Tahun 6 ada 6 segitiga.
Okey, segi 3 itu mewakili 20 orang murid. Jadi, untuk tahun 3 berapa orang murid? Jadinya, kita kena kira bilangan murid yang berbasikal untuk setiap tahun dahulu. Kamu perlu buat jadual macam cikgu buat ni supaya mudah. Okey, tahun 4, 4 darab 20. Kenapa cikgu darab dengan 20? Sebab satu segi 3 mewakili 20 orang murid. Okey, jadi cikgu darablah dengan 20. Okey, jadi kita kirakan. Okey, cara senang kamu nak congak. Okey, sifar kalau darab, okey, mesti letak sifar di belakang. Okey, 4 darab 2 kita tahu 8. Jadi 80. Okey, kalau nak darab biasa pun bentuk lazim boleh, tapi ni cikgu ajar cara nak cepat. Okey, mental calculation. Okey, ni sifar dahulu 3 darab 2 6. Okey, dapat 60. Okey, ni letak sifar dahulu 5 darab 2 10. Jadilah 100. Okey, ni sifar 6 darab 2 12. Jadilah 120. Jadi kita tahu, bilangan murid yang berbasikal bagi tahun 3 adalah 80 orang, tahun 4 60 orang, tahun 5 100 orang, tahun 6 120 orang. Okey, kita dah baca dia punya piktograf, kita dah tafsir dia. Okey, sekarang kita nak buat apa? Okey, kita perhatikan lagi apa yang kita boleh baca daripada jadual yang kita dah bina tadi. Okey. Okey, sebanyak contohnya kita boleh cakap, kita boleh ulas mengenai murid tahun 3. Okey, sebanyak 80 orang murid tahun 3 berbasikal ke sekolah. Okey. Yang kedua apa lagi kita boleh buat? Tengok murid mana yang paling sedikit dan murid mana yang paling banyak. Okey, mengikut jadual ini, murid tahun 4 paling sedikit berbasikal iaitu 60 orang. Okey, murid tahun 6 paling ramai berbasikal iaitu 120 orang. Okey, sekarang kita nak tafsir carta palang. Dia ada dua jenis, iaitu carta palang melintang dan juga carta palang menegak. Yang ni carta palang melintang yang cikgu tunjuk ni dulu. Nanti kita tengok yang menegak. Okey, yang ni mengenai apa? Okey, kita baca carta palang ini, lepas tu kita tafsir. Okey, dia ada tajuk wang saku santi setiap minggu. Okey, dia berkenaan dengan wang saku. Okey, lagi dia ada hari Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, iaitu dia tulis labelkan nama dia adalah hari. Okey, Pak Si mengufuk, dia letakkan nilai wang iaitu RM dalam bentuk RM. Okey, dia wakilkan kepada senggatan, beza dia 1-1. Okey, nama dia adalah nilai wang. Okey, sekarang kita lihat. Okey, hari Ahad berapa ringgit wang saku santi? Okey, RM4. Okey, hari Isnin RM3, hari Selasa RM5, hari Rabu RM6, hari Khamis RM3. Tengok dulu hari Ahad. Okey, kita tulis Santi menerima wang saku sebanyak RM4 pada hari Ahad. Okey. Okey, yang kedua kita tengok pada hari apa Santi menerima wang saku paling banyak, iaitu RM6. Macam tadi kita lihat, tengok bilangan yang paling sedikit, bilangan yang paling banyak. Okey, kita boleh tafsir mengenai itu. Okey, pada hari apa yang wang saku paling banyak, iaitu RM6. Jadi kita tengok kat RM6 dululah. Kita naik sini. Kat sini kita dah jumpa, iaitu pada hari Rabu. Jadi kita tulislah jawapan, iaitu pada hari Rabu. Okey, so nombor 3, Santi menerima jumlah wang saku yang sama pada hari dan hari apa? Okey, cuba tengok dia menerima wang saku yang sama. Okey, kita tengok ini ada sama tak? Tak ada. Ni ada sama tak? Tak ada. 6 tak ada. Okey, kita tengok hari Isnin. Ada yang sama dengan hari Isnin tak? Okey, ada jumpa. Isnin dan juga Khamis. So, hari Isnin dan juga hari Khamis. Jadi, kita tulis Isnin dan Khamis. Okey. Okey, mengenai jumlah wang keseluruhan. Okey. Okey, jadi kita tengok jumlah wang saku Santi dalam tempoh 5 hari ialah berapa. Jadi kat sini kamu tambahlah
Okey, kamu tambah RM3 tambah RM6 tambah RM5 tambah RM3 tambah RM4 sama dengan RM21. Kamu boleh buat dalam bentuk lazim kalau kamu tak boleh nak congak. Okey, jadi RM21. Okey. Cuba tengok nombor 5. Kita tengok beza nilai wang saku Santi antara hari dengan hari apa ialah yang ni kamu boleh pilih. Beza nilai wang saku Santi antara hari, contoh kita nak hari Rabu. Tulislah hari Rabu dengan hari Selasa. Okey, tengok beza dia. 6 dengan 5 hari Rabu dan juga hari Selasa. RM6 tolak dengan RM5. Jadilah bezanya adalah RM1. Okey, senang sahaja untuk tafsir carta palang. Yang penting kita tengok, kita perhatikan apa yang kita boleh tafsir. Okey, untuk contoh ini kita nak tafsir carta palang juga, tetapi carta palang jenis menegak. Okey, yang tadi melintang, sekarang menegak. Okey, kita tengok tajuknya adalah jualan karipap Mak Jah. Pada paksi mengufuk ini merupakan label hari. Okey, pada paksi mencancang adalah bilangan karipap. Okey, jadi kita tengoklah hari Isnin berapa karipap Mak Jah. Okey, jadi 120 biji. Okey, kamu tulis kalau kamu nak ni, kamu tulis kat sini 120 biji. Okey, kamu dah baca dia kan. Yang ni berapa senggatan sini? Okey, antara 80 dan 100 adalah 90. Jadi ini 90 biji. Okey, hari Rabu pula kamu tengok senggatannya. Ni titik-titik ni senggatannya. Okey. Ni 100 berapa? Kat sini 110 kan, tapi tak sampai lagi kat 110. Jadi tengah-tengah. Jadi 105. Okey, sini pun sama juga 105. Okey, hari kamu buat jadual seperti ini supaya senang kamu nak baca nanti. Okey, contoh kalau dia nak hari Isnin, kamu boleh tulislah 120. Hari Selasa tadi 90 biji karipap. Hari Rabu 105 dan juga hari Khamis 105. Okey, kalau kamu tak nak buat jadual seperti ini, kamu boleh buat kotak seperti ini. Okey, Isnin 120 biji, Selasa 90 biji, Rabu 105 biji dan Khamis 105 biji. Okey, kita lihat berapakah beza jualan karipap antara hari Selasa dengan Rabu. Hari Selasa tadi 90, hari Rabu tadi 105 biji. Jadi dia nak beza. So kamu tolak je lah, buat ayat matematik. 105 tolak 90. Jawapannya 15. Kalau kamu tak dapat congak, kamu boleh buat bentuk lazim. Tolakkan dengan 90. 5 boleh tolak tak dengan sifar? Boleh, 5. Okey. Ni tak boleh, pinjam sebelah. 10 tolak 9, 1. Jadilah 15 biji karipap. Bezanya antara hari Selasa dan juga hari Rabu adalah 15 biji karipap. Okey, senang sangat. Okey, yang terakhir kita nak tafsir carta pai. Okey, cikgu pasti kamu pernah lihat carta pai ini. Okey, kita ada tajuk. Okey, ini ada carta pai, ada tajuk aktiviti masa lapang oleh 80 orang murid tahun 6. Okey, kita tengok, kita baca carta pai ini. Okey, kita tengok petunjuknya mengenai aktiviti yang dia ada main sahibah, dia ada main saidina, catur, sudoku dan juga dam. Okey, dia ada warna-warna yang mewakili aktivitinya. Okey, kita tengok carta pai, semua dah diberi peratus. Yang hijau ni sudoku sebanyak 10%. Okey, purple ni sahibah 35%, biru adalah catur, aktiviti catur, kuning adalah aktiviti dam dan juga yang merah ni adalah aktiviti saidina, tetapi dia tak beritahu kita tentang peratus saidina. Yang lain kita boleh baca kecuali aktiviti saidina kita perlu cari. Okey, jadi kita cari peratus aktiviti saidina.
Okey, notanya di sini, satu bulatan carta pi mewakili 100%. Ini yang kamu kena ingat. Okey, kamu jumpa je carta pi, ingat satu bulatan ni adalah mewakili 100%. Jadi kalau kamu nak tahu satu saja yang belum ada, kamu tolak aja yang lain. Okey, 100% tolakkan dengan 10%, tolakkan dengan 35%, tolakkan dengan 17.5%, tolakkan dengan 22.5% sama dengan berapa? Okey, jadi kamu kira dalam bentuk lazim atau kalau kamu boleh congak kan? Okey, 100 tolak 10 dapat berapa? 90. 90 tolak 35 dapat 55%. Tolak 17.5% dapat 37.5%. Tolak lagi 22.5%, dapat terus 15%. Tapi kalau kamu tak dapat congak, kamu boleh tolak menggunakan bentuk lazim sehingga kamu dapat 15%. Okey, so Saidina tadi mewakili 15%. Okey. Okey, sekarang kita nak kira bilangan murid bagi aktiviti yang paling tinggi peratusannya. Okey, cuba kamu lihat kat sini. Peratusan yang paling tinggi adalah apa? Kalau kamu tengok carta pi ni pun, kamu dah boleh tentukan yang paling besar dia punya bahagian, iaitu yang warna purple ni. Aktiviti apa? Aktiviti sahibah. Jadi kita ambil 35%. Okey, kita nak kira bilangan murid. Kira bilangan murid bagi aktiviti yang paling tinggi. Yang paling tinggi kita dah tahu, iaitu sahibah. Sahibah 35%. Tulis dulu maklumat yang kita dapat. Okey, jadi nak kira daripada apa? 35% ni daripada semua orang murid tadi. Di mana kita nak cari semua orang murid tadi? Di tajuknya, iaitu aktiviti masa lapang oleh 80 orang murid tahun 6. Jadi 35% daripada 80 orang murid. Okey, jumpa saja ayat daripada, ia bermaksud darab. Okey, jadi kita buat dia dalam bentuk pecahan 35/100. Okey, darabkan dengan 80. Okey, sifar dengan sifar kita boleh mansuhkan. Okey, tinggal 8 dengan 10. Ada tak dalam sifir apa-apa? 8 dan 10. Okey, kalau kamu bijak sifir, 8 dengan 10 ada dalam sifir 2. 8 bahagi 2, 4. 10 bahagi 2, 5. Okey, sekarang kita boleh mansuhkan lagi tak? Cikgu cakap pengangka dan juga penyebut boleh mansuhkan. Okey, jadi 5 dengan 35 ada dalam sifir 5. Okey, jadi 1 ini jadi 7. Jadi sekarang kamu kena darabkan. 7 darab 4 sama dengan berapa? Okey, 7 darab 4, 28. Jadi 28 orang murid. Okey, so kita dapatlah. Okey, yang bermain sahibah pada waktu lapang adalah 28 orang murid. Okey, senang sangat. Okey, last kita tengok berapakah bilangan murid yang bermain sudoku. Okey, dia nak sudoku 10%. 10% daripada 80 orang. Okey, daripada 80 orang murid. Okey, so kita buat macam tadi, sama saja. 10/100 darabkan 80. Okey, yang ni lagi senang. Ada sifar kan. So kita boleh mansuhkan. Ni pengangka dengan penyebut. Okey, ni satu saja, mesti pasangan, ada pasangannya. Okey, ni pengangka juga Okey, ni pengangka dan juga penyebut. Okey, boleh mansuhkan. Okey, so tinggallah 1. 1 bagi 1, 1. 1 darab 8, 8. Sama dengan 8. Okey. Jadi mudah je lah, 8 orang murid. Okey, so senang sangat untuk mentafsir carta pi. Okey, kesimpulannya dari apa yang kita belajar tadi, dalam topik pengurusan data,
kita sangat perlukan kaedah pemerhatian. Okey, kita perlu perhatikan gambar sesuatu carta. Okey, contoh carta pai ke, carta palang ke, piktograf ke, kita lihat betul-betul. Dari tajuk tu pun kita dah dapat tafsir, iaitu jumlah keseluruhan. Okey, kita tengoklah segala apa maklumat yang ada dalam gambar tersebut, kita boleh tafsir satu demi satu. Okey, kita tulis dia dalam bentuk ayat. Okey, kalau boleh kira, kita kirakan ia. Kalau soalan minta pengiraan, kita kira berdasarkan maklumat yang diberi. Jadi sangat mudah topik pengurusan data ini. Okey, kita jumpa untuk kelas akan datang. Jangan lupa untuk belajar dan tonton, tulis nama kamu pada ruangan komen video ini. Jangan lupa like, share dan juga subscribe. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.